Sama ada peralihan itu berlaku dengan cara demokrasi yang Barat suka atau kita tak suka, atau kita suka, itu lain. Yang pastinya perang terhenti, pertumpahan darah terhenti, nyawa orang Islam selamat. Tuan-tuan yang ingin mendapat update mengenai keadaan di Sudan, sangat kritikal. Saya follow semua news update, saudara boleh klik je. Sudan latest news update, saudara akan lihat di situ ada news update yang dinaikkan sejam yang lalu, ada news update yang dinaikkan dalam tempoh 16 jam, kiraan daripada tularnya berita mengenai rampasan kuasa yang dipimpin oleh Jeneral Abdul Fattah Burhan, yang menjatuhkan kerajaan sementara yang dipimpin oleh Abdullah Hamdok. Sudah menjadi wilayah yang sangat berbahaya sekarang, kerana bagi orang luar terutama, kita masih lagi berdoa supaya 42 rakyat Malaysia yang berada bersembunyi sekarang dalam bangunan Petronas di Khartoum, dan kebetulan bangunan Petronas juga disewa oleh pelbagai agensi antarabangsa termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kadang menjadi buruk kerana berlaku pertempuran di jalanan di antara rakyat yang menyokong kerajaan Abdullah Hamdok yang akan memberi jaminan bahawa pilihan raya akan diadakan pada tahun 2013, dan pada masa yang sama tentera telah mengambil langkah menggunakan tindakan bersenjata ke atas penunjuk perasaan. Setakat saya tengok semalam 3 terbunuh dalam pertempuran di jalan raya antara rakyat penduduk rakyat Sudan dan juga tentera Sudan. Kalau saudara ingat pada 11 hari bulan April tahun 2019, itu adalah kemuncak, di mana berbanding 2012 kita melihat Arab Spring di Algeria, kita lihat Arab Spring di Tunisia, kita melihat Arab Spring merebak sampai ke Libya, Arab Spring berlaku sampai Syria, sedikit menggugah di Lebanon, sedikit menggugah di Bahrain, sedikit menggugah di Jordan. Tetapi pada waktu itu Sudan terselamat pada tahun 2012. Tetapi akhirnya apabila hampir menjelang 29 tahun pemerintahan Jeneral Omar Bashir, oleh Presiden Omar Bashir yang memerintah selama 29 tahun. Jadi pada 11 hari bulan April dan minggu-minggu sebelum itu pada tahun 2019, rakyat telah bangkit dan mengadakan demonstrasi jalanan yang tak pernah diduga. Kalau saudara melihat sejarah Sudan, kemudian perpecahan Sudan hingga membentuk Sudan Selatan, di mana Sudan didiami oleh majoriti Muslim, Sunni, manakala Sudan Selatan adalah Kristian, berlaku perang yang panjang dan akhirnya Sudan Selatan dimerdekakan. Tetapi pada masa yang sama masyarakat antarabangsa masih lagi menyenaraikan Presiden Omar Bashir ni ketika itu sebagai seorang teroris ataupun orang yang dikendaki kerana jenayah perang. Menjadikan Omar Bashir mendapat perlindungan yang banyak. Tetapi apabila kemiskinan, apabila timbul kesedaran untuk mendapatkan sistem demokrasi yang lebih baik setara dengan diperolehi oleh negara-negara yang lain, walaupun Sudan tahu tidak semua negara yang melancarkan Spring atau kebangkitan Arab Spring menikmati apa yang diperjuangkan oleh rakyat, kerana Syria bergolak hingga hari ini, Iraq masih lagi bermandi darah hingga hari ini, Libya kita langsung tak tahu ekor kepala kerana di Benghazi kerajaannya lain, di Tripoli kerajaannya lain. Tapi berlaku juga rampasan kuasa oleh tentera yang dipimpin oleh Jeneral Abdul Fattah Burhan, seorang yang tidak berada dalam limelight tapi kini diberi perhatian yang besar. Kalau dia seorang jeneral yang memimpin rampasan kuasa kali ini. Begini tuan-tuan, apabila jatuhnya Omar Bashir pada 11 April 2019, muncul satu kerajaan sementara yang dipimpin oleh Abdullah Hamdok, yang cuba meneutralkan keadaan selepas reformasi rakyat menjatuhkan Omar Bashir ni. Tetapi berlaku pula pergeseran kerana beberapa dasar yang dilaksanakan oleh Abdullah Hamdok ni tidak disukai oleh pihak tentera. Untuk pengetahuan saudara juga, Abdullah Hamdok juga yang mengekalkan dasar merampas semua aset milik negara-negara luar yang melabur di Sudan termasuk Malaysia. Petronas kehilangan berbilion aset kerana Abdullah Hamdok menganggap semua apa sahaja pelaburan yang dilakukan oleh mana-mana negara dan syarikat-syarikat luar pada era
Omar Bashir adalah sebagai pelaburan rasuah atau pelaburan yang tidak diiktiraf. Ini menjadikan Petronas tertekan dan mengambil tindakan membawa kes ini kepada Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa untuk menuntut semula hak properti ataupun hak hartanah dan hak pelaburan serta kewangan yang benar berbilion ringgit Malaysia. Jadi saya rasa dia akan berpanjangan kerana rakyat Sudan telah memiliki pengalaman kebangkitan pada April 2019 kerana mahu menjatuhkan sebuah kerajaan diktator Omar Bashir, dan sekarang apabila rakyat kelihatannya mahu menuju pilihan raya dengan kerajaan sementara Abdullah Hamdok ni, dan tentera telah membuat rampasan kuasa. Yang menjadi bahaya adalah kerana rakyat bertempur dengan pihak tentera, dan yang saya bagi tahu pada saudara 3 terkorban setakat malam tadi. Saya rasa angkanya akan meningkat kerana kelihatan foto-foto dan visual yang mula disiarkan oleh media-media antarabangsa. Saudara boleh tengok visual lebih banyak saudara boleh perolehi di BBC. Walaupun kalau saudara tengok live-nya, wartawan-wartawan barat kini memberi live dari Nairobi, Kenya. Tak ramai wartawan media besar barat kini berada di Khartoum kerana banyak melarikan diri kerana bimbang keadaan yang tidak stabil. Jadi banyakkan wartawan-wartawan media arus perdana melapor daripada Kenya di Nairobi. Apa yang boleh saya share dengan saudara, kata kita berdoa 42 rakyat Malaysia yang kini sedang berlindung dalam bangunan Petronas tidak diancam. Tentera memberi perlindungan, dan saya harap tiada sebarang buruk sangka ataupun kemarahan rakyat Sudan terhadap pelabur-pelabur luar, terutama kita Malaysia, yang menjadi antara negara yang membantu Sudan dalam sejarah yang begitu panjang. Kita harap rakyat Sudan boleh membuat timbang tara bahawa tidak patut disasarkan Malaysia, tidak patut disasarkan sebarang aset milik syarikat-syarikat Malaysia, apatah lagi nyawa 42 warga Malaysia yang berada di sana dengan 27 daripadanya adalah pelajar. Saya harap konsep ikhwan, konsep semangat bahawa ini adalah saudara Islam ke Musalaman, ikhwan muslimin tu dipertahankan oleh rakyat yang sedang bangkit sekarang dengan tidak berpegang pada apa-apa sentimen. Perbalahan ketika Petronas menyeret kes perampasan harta dan juga aset mereka oleh bekas pemimpin ni Abdullah Hamdok ni sebagai sentimen. Setakat ni tiada laporan mengenai bangunan ataupun kawasan berdekatan dengan bangunan Petronas yang didiami oleh 42 rakyat Malaysia yang sedang berlindung terjejas. Jadi kita masih menantikan perkembangan, tapi kebangkitan sangat besar. Saudara lihat tayar dibakar, api, senjata, kayu apa semua telah digunakan, dan tentera juga melepaskan tembakan peluru hidup. Jadi saya fikir kata ini mungkin krisis yang panjang, kerana dia akan balik macam Myanmar juga apabila tentera merampas kuasa dan tidak menjamin peralihan kuasa kembali kepada rakyat. Kerana rakyat menganggap ini adalah hak mereka. Kerana mereka telah pun bangkit pada sepanjang bulan April hingga 11 bulan April 2019 jatuhnya kerajaan Omar Bashir yang dianggap diktator tunggal di negara Islam di benua Arab setelah jatuhnya Hosni Mubarak dan juga Muammar Gaddafi. Tapi kali ini oleh kerana tentera mengambil alih, dia mengembalikan negara tersebut seperti negara junta. Saya tak pasti sama ada peralihan ini akan sukses seperti Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi. Dia ada 2 Fattah sekarang, Abdul Fattah Al-Sisi di Mesir dan Abdul Fattah Burhan di Sudan. Sekiranya kecekapan Abdul Fattah Burhan setara dengan Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi, berarti dia boleh membuat peralihan. Sama ada peralihan itu berlaku dengan cara demokrasi yang Barat suka atau kita tak suka, atau kita suka, itu lain. Yang pastinya perang terhenti, pertumpahan darah terhenti, nyawa orang Islam selamat. Walaupun Abdul Fattah Al-Sisi dianggap sebagai seorang lagi diktator yang menyalin semula konsep pemerintahan Hosni Mubarak, dan kemudian menganggap demokrasi di Mesir bukanlah demokrasi tulen, tapi paling tidak Mesir telah move on. Mesir bergerak ke depan. Rakyat boleh juga terus hidup walaupun Mesir dengan 70% rakyatnya tinggal di bawah paras kemiskinan. Sudan mempunyai angka kemiskinan yang lagi tinggi atas senarai antara 25 negara miskin dunia. Dan dengan ketidakteraturan politik dan ketidaktentuan politik menjadikan keadaan makin sukar. Saya tak pasti apakah negara Islam yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi Sudan sekarang. Berikutan, Sudan juga adalah sebuah negara yang telah menandatangani perjanjian naturalisasi ataupun new norma dengan Israel. Sudan telah pun diberi jaminan oleh Amerika untuk mendapat bantuan ekonomi kerana mereka menjadi negara yang satu adalah memenuhi hasrat Amerika, iaitu menjatuhkan Jeneral Omar Bashir yang dianggap pengganah dan teroris, walaupun dia setakat ini
Mana-mana pemerintah yang telah memerintah Sudan tidak menyerahkan beliau kepada ICJ untuk dibicarakan di The Hague sebagai penjenayah perang. Tapi kita berharap juga bahawa perampasan ini tidak mencetuskan apa-apa tragedi ke atas rakyat Malaysia, dan akhirnya kita berdoalah tuan-tuan, kita tak mahu lagi melihat korban nyawa rakyat Afghanistan, rakyat Sudan dalam krisis yang berpanjangan ketika mereka sedang melarat kerana kemiskinan. Dan ketika Sudan berpeluang untuk tumbuh pantas sekarang kerana minyak kembali menjadi barang yang komoditi yang meningkat harganya. Saya rasa dah capai $70 USD setong kerana banyak syarikat penerbangan dan banyak ekonomi telah mula dibuka dalam era beberapa negara telah mula melangkah ke frasa exercise endemik ni. Dan saya tak pasti sama ada rampasan kuasa kerana Jeneral Abdul Fattah Burhan belum menyatakan polisinya sama ada beliau merampas kuasa kerana tidak gembira dengan dasar naturalisasi pro-Israel ataupun beliau tidak gembira dengan pemerintahan yang dianggap merosakkan imej Sudan dengan rakan-rakan niaga termasuk Malaysia, sebuah negara Islam yang berganding bahu dengan Sudan tak begitu lama, membantu industri minyak Sudan mencapai ke tahap yang setara dengan apa yang telah dicapai oleh syarikat-syarikat besar. Kerana Petronas tersenarai sebagai top 500 fortune, syarikat terbesar di dunia, ataupun dipanggil antara 500 syarikat gergasi di dunia. Kita tunggu sehari dua lagi hinggalah kita lihat jelasnya keadaan yang sedang berlaku, apa kerumitan yang sebenarnya. Tapi bagi kita semua, walaupun kita ada sedikit krisis dengan Abdullah Hamdok kerana kita tak gembira Abdullah Hamdok melaksanakan polisi merampas aset Petronas sebagai gambaran seolah-olah Petronas terlibat dengan memiliki aset secara haram ketika 29 tahun pemerintahan Omar Bashir ni. Tapi adalah tidak adil. Tapi pada masa yang sama kita sedang menanti apa yang akan terjadi. Saya tak fikir krisisnya akan selesai dalam masa yang dekat kerana rakyat bangkit. Dan rakyat Sudan telah berada dalam keadaan nothing tulus. Tiada apa yang hendak dipertaruhkan lagi di tengah-tengah kemiskinan, kemurunan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan mereka telah mempunyai exercise kerana mereka bangkit pada April 2019 menjatuhkan pemimpin yang 29 tahun dianggap antara sebagai diktator yang paling sasa dalam sejarah negara Arab, sama ada Asia Barat ataupun di utara Afrika.